Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar semua? Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberi peluang dan kesempatan untuk berjumpa pada sesi kali ini. InsyaAllah pada sesi kali ini saya cuba nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan kelebihan ataupun faedah apabila kita mendaftar dan menulis wasiat pada peringkat awal lagi sementara kita ada peluang. Tuan-tuan dan puan-puan, selalunya bila pengalaman saya berjumpa dengan prospek cuba nak berceritakan mengenai kepentingan penulisan wasiat, selalunya prospek-prospek di luar sana ada mengatakan bahawa tak perlu rasanya sebab saya dah ada, rumah saya dah ada MRTA, kereta pun dah ada RTA, insurans yang cover loan. Kemudian dia kata, oh saya pun dah buat hibah takaful untuk isteri saya. Okey. Jadi hari ini bukannya niat saya hendak memperlekehkan atas sesuatu produk tu, tidak. Tapi saya cuba nak menjelaskan di sini bahawa setiap produk-produk pengurusan kewangan yang ada tu dia mempunyai faedah dan kepentingan yang tersendiri. Tetapi setiap produk tu dia bukannya menjadi penyelesaian kepada semua masalah tu. Okey. Untuk lebih memudahkan pemahaman tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita cuba berbincang, saya cuba nak berkongsi. Kita ambil daripada isu selalunya dua benda lah di antara individu, setiap individu tu yang selalu menjadi perbincangan ataupun menjadi, kata orang tu, isu-isu yang hangat yang selalu diperbincangkan di antara ahli keluarga setelah mereka meninggal dunia. Selalunya dua perkara lah, atau dua jenis harta. Yang pertama sekali rumah, okey. Yang kedua kereta. Okey, ini antara dua aset utama lah yang selalu menjadi perbincangan, selalu timbul kadang tu perebutan, macam-macam isu lah antara rumah dengan kereta. Okey, apabila seseorang itu meninggal, seperti mana yang saya dah terangkan dan ceritakan dalam video saya yang sebelum ini, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok balik video saya di page saya, page wasiat dan guru pusaka tu, video saya yang bertajuk Kenapa Harta Kena Beku. Okey, di dalam video tu saya dah terangkan seberingkas berkenaan kenapa harta kita kena beku, dan perkara itu melibatkan rumah dan kereta. Okey, saya tak akan sentuh yang itu, cuma kita fokus pada perbincangan kita pada hari ini. Okey, kita ambil dalam isu rumah dan kereta. Okey, rumah. Rumah selalunya akan ada MRTA. Rumah selalunya akan ada MRTA. Dan kereta dipanggil RTA, ataupun ada istilah-istilah lain yang diguna pakai lah. Tapi saya lebih suka menggunakan istilah RTA. MRTA, Mortgage Reducing Term Assurance, RTA, Reducing Term Assurance. Jadi secara ringkas dia, MRTA ni ialah apabila kita buat loan rumah, kita ambil MRTA. So apabila kita meninggal dunia, automatik syarikat insurans atau takaful yang cover MRTA kita tu akan bayar baki pinjaman perumahan kita pada masa waktu kita meninggal dunia tu. Okey, sama juga dengan kereta. Apabila pemilik kenderaan itu meninggal dunia, jadi syarikat takaful ataupun insurans yang cover RTA loan kereta tu, so dia akan bayar baki pinjaman kereta tu pada masa waktu pemilik itu meninggal dunia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, dalam isu MRTA dan RTA ni, okey, apa yang kita faham ialah rumah ini dah kira tak perlu lagi bayar. Okey, tak perlu lagi bayar. Okey, bila tak perlu lagi bayar, maksudnya cari lagi tunggakan hutang. Okey, bila tiada tunggakan hutang, itu yang kadang-kadang saya post isu macam ni kadang isteri rasa macam rumah tu akan jadi hak dia, ataupun ahli keluarga lain nak memastikan rumah tu akan jadi hak dia. Okey, dalam isu ni rumah dah tak ada tak ada
cari lagi hutang ataupun pinjaman dah dibayar oleh MRTA. Jadi yang timbul kat sini ialah isu nak tukar nama kepada pewaris. Nampak? Okey, nak tukar nama kepada pewaris. Okey, nak tukar nama kepada pewaris. Nampak? Nak tukar nama kepada pewaris. Jadi, apa proses yang berlaku di sini? Okey, apa proses yang berlaku di sini? Okey, proses yang berlaku di sini ialah waris masih perlu lagi mendapatkan LA daripada mahkamah untuk urusan ni. Waris masih lagi perlu mendapatkan LA daripada mahkamah. Nampak tak? Walaupun waris, contoh isteri tu 100% memang yakin, confident lah rumah tu akan jadi hak milik dia, tapi untuk proses nak tukar nama kepada dia tu, kepada waris tadi tu, kepada isteri tadi tu, perlu melalui proses LA daripada mahkamah. Kalau sini, kalau tuan-tuan dan puan-puan rujuk balik kepada video saya yang sebelum ini, kenapa harta kena beku, maksudnya isteri ataupun pewaris ni tetap perlu mendapatkan persetujuan daripada waris-waris yang lain. Nampak tak isu dia kat sini? Nampak tak isu kat sini? Pewaris perlu mendapatkan LA daripada mahkamah supaya proses nak tukar nama daripada nama arwah tadi kepada nama dia. Walaupun MRTA dah settle lah, tapi proses tu masih lagi memerlukan dia ataupun ditempuh ataupun perlu mendapatkan LA daripada mahkamah. Sama juga dengan proses kereta tadi. Nampak? Proses kereta RTA kepada pewaris pun sama juga. Dia perlu mendapatkan LA daripada mahkamah. Maksudnya perlu melalui proses urus pusaka. Nampak? Perlu melalui proses urus pusaka. Jadi dia tak boleh lari daripada proses, perlu mendapatkan LA daripada mahkamah, perlu dapat persetujuan daripada waris-waris yang lain. Nampak tak? Jadi kita sedia maklum, setiap individu itu dia mempunyai struktur faraid yang berbeza. Ada yang rumit, ada yang mudah, ada yang cerita tak ada anak lelaki, ada yang cerita tak ada anak. Nampak tak? Jadi proses-proses itu sebenarnya dia mengganggu gugat. Nampak tak? Mengganggu gugat. Jadi isteri-isteri yang di luar sana tu jangan rasa macam dia sudah berada dalam situasi ataupun dalam keadaan yang selamat. Nampak? Ini bukan saya nak menakut-nakutkan tuan-tuan dan puan-puan, tapi hakikat dia macam ni. Ini hakikat dia. Maksudnya pada peringkat awal tu, sekiranya pemilik tadi ni dia dah tulis wasiat awal-awal, dia yang paling penting sekali, dia melantik trustee company. Melantik trustee company sebagai trustee untuk dia. Jadi mudahlah urusan dia. Nampak tak? Maksudnya MRTA dah bayar loan rumah, jadi dia pun dah tulis wasiat awal-awal lagi, melantik trustee company sebagai pemegang amanah untuk diri dia. Jadi maksudnya segala urusan untuk proses tukar nama tadi tu akan dilakukan oleh trustee company. Nampak? Jadi waris dia tadi ni tak perlu lagi lah nak mesyuarat, nak lantik siapakah di kalangan ahli family tu yang patut jadi pemegang amanah untuk dapatkan LA ni. Nampak tak proses dia? Dan proses sama juga berlaku untuk RTA. Untuk kenderaan ataupun kereta lah paling mudah sekali. Nampak? Jadi ini proses dia. Nampak tak? Ini proses dia. Walaupun ada MRTA, ada RTA, tapi berhenti setengah jalan proses tu. Sebab apa? Ini cerita dia. Nampak? Jadi kalau dia pada awal lagi dah tulis wasiat dan melantik trustee kami sebagai pemegang amanah, okey, cantik dah. Dah ada MRTA ni. Mana MRTA dah settle loan. Dan proses nak tukar nama dia ni pula. Nampak tak? Ini proses dia.
Tapi ada masalah pula tuan-tuan dan puan-puan. Selalunya. Kenapa? Nampak? Kenapa sampai 60 bilion beku dan tak dapat diuruskan? Beku dan tak dapat diuruskan. Okey. Sebab dia, tuan-tuan dan puan-puan kena faham, bila proses pindah milik, nak tukar nama daripada arwah kepada pewaris, di sini dia melibatkan wang, PRM lah, melibatkan duit. Betul tak? Dia melibatkan duit. Nak bayar stamping, nak bayar cukai hasil, nak bayar kos guaman. Nampak? Dia melibatkan duit di sini. Soal dia melibatkan duit. Nampak? Kos dia nak tukar nama, kereta nanti nak beli insurans lagi, proses nak tukar nama lagi, kadang-kadang perlu bayar jumlah pengurusan di pihak trustee. Pihak trustee pun ada certain charge untuk proses pengurusan harta pusaka tu. Itu bergantung pada syarikat trustee yang dipilih yang ada di Malaysia ni lah. Tapi pokok pangkal dia melibatkan duit. Nampak tak? Jadi nak buat ni prosesnya okey dah. Tiba sangkut hutang duit. Bila sangkut hutang duit, apa yang berlaku? Hold lah. Jadi proses tak jalan. Nampak tak? Nak tunggu lagi, ataupun nak kumpul modal lagi, cerita dia. Jadi di sini dah pula kelebihan dan kedudukan hibah takaful tadi. Nampak? Kedudukan hibah takaful tadi. Nampak tak? Proses dia. Maksud dia si suami tadi, pada peringkat awal dia dah daftar dan tulis wasiat. Dia beli rumah tu pun dia ambil MRTA, dan dia beli hibah takaful, dia letakkan nama isteri dia sebagai hibah. Okey, nampak kelebihan dia. Maksudnya dia dah rancang daripada A sampai Z. Nampak? Dia dah rancang daripada A sampai Z. Maknanya bila dia meninggal je, trustee company yang dilantik sebagai pemegang amanah tu akan menguruskan proses tukar nama daripada suami ni kepada isteri sebagai contoh. Dan kos-kos yang terlibat untuk urusan tu dah tinggal siap-siap lah. Nampak? Pada isteri dia, hibah takaful. Jadi di sinilah kedudukan hibah takaful tadi tu. Sebab duit yang pampasan hibah takaful yang diberi kepada isteri tadi ni, dia terkeluar daripada senarai harta pusaka. Faham tak? Maksudnya, katakanlah si suami ni buat hibah takaful 100,000 kepada isteri. Maksudnya 100,000 tadi tu dia akan jadi hak mutlak isteri tadi, dan orang lain tak boleh claim lah duit ni. Maksudnya isteri tadi ni ada kuasa pengurusan penuh ke atas duit tadi. Dia dah boleh fikir dah. Maknanya orang lain tak boleh kacau duit tu. Maknanya dah boleh plan dah, nak settlekan untuk proses tukar nama rumah, ataupun nak settlekan untuk proses tukar nama kereta ni. Nampak? Ini kedudukan tadi hibah takaful tadi. Nampak? Kedudukan hibah takaful tadi. Jadi di sini saya cuba bukan kata saya nak buat satu pembandingan ataupun tidak. Di sini kedudukan dia, setiap produk ni dia mempunyai kepentingan, dia mempunyai kelebihan yang tersendiri, setiap satu tu, dan dia saling bergantung. Contoh macam wasiat, kedudukan dia macam saya explain tadi. Nampak? Hibah takaful. Nampak? Jadi dia dua produk yang sebenarnya merupakan satu produk yang patut ada. Dua-dua tu mesti ada. Saya tak kata hibah takaful sebagai penyelesaian kepada masalah ni. Saya tak kata wasiat sebagai penyelesaian kepada masalah ini. Okey, kalau contoh rumah tu ada MRTA, okeylah, fine lega lah. Nampak? Ataupun kalau rumah tu tak ada MRTA, nampak?
Kalau tak ada MRTA, jadi siapa yang nak bayar baki pinjaman rumah ni? Dah tentu memerlukan modal yang besar, dah tentu memerlukan duit belanja yang tinggi. Jadi di sinilah kedudukan hibah takaful tadi tu. Nampak? So isteri boleh gunakan duit tu untuk bayar baki pinjaman rumah tadi. Itu antara isu-isu dia. Jadi wasiat dan hibah takaful ni, wasiat dan hibah takaful ni, dia dua produk yang berbeza tetapi saling bergantungan dan mempunyai kelebihan serta benefit yang tersendiri. Itu saja. Jadi wasiat ni, kalau daripada segi keutamaan, wasiat ni sepatutnya menjadi perkara nombor satu. Dia mesti jadi perkara nombor satu. Macam saya cerita tadi, nampak tak isu dia? LA, mahkamah, mana proses nak kena lantik pemegang amanah, nak kena lantik ataupun wasi. Jadi proses ni dia akan drag masa tu. Jadi hibah takaful ni, dia menjadi penyelamat. Menjadi penyelamat kepada urusan untuk kewangan lah. Urusan untuk kewangan. Jadi ini sedikit apa yang cuba saya nak kongsikan. Maksudnya kedudukan daripada antara wasiat, hibah takaful, dan ini antara contoh rumah dan kereta. Jadi kalau ceritakan hal-hal lain, contohnya engkau bank, kan, tanah ke, nampak, share, macam mana yang saya cerita sebelum ni dalam episod harta kena beku tu. So antara perkara-perkara ni pula untuk proses pengagihan kepada pewaris tu, jadi tetap memerlukan arahan daripada wasiat juga. Nampak? Maksudnya kalau tak ada wasiat, tidak dilantik trustee company sebagai pemegang amanah, maksudnya dia perlu melalui proses macam ni jugalah. LA, mahkamah untuk dapatkan LA daripada mahkamah, apa semua. Jadi inilah antara sebabnya kenapa sampai statistik 60 bilion harta yang tak dituntut. Masing-masing pewaris ada keinginan, ada kehendak, ada kemahuan untuk selesaikan isu harta-harta ni semua. Tapi selalunya akan start di mana? Di sini. Di sini akan start. Itu kita baru cerita sebiji rumah. Kalau kita cerita 2 biji rumah, kita tambah lagi tanah. Nampak? Jadi ini antara isu-isu yang selalu berlegar di dalam masyarakat kita. Jadi tujuan saya berkongsi sedikit berkenaan ilmu inilah, bukan kata saya nak provoke ataupun cuba nak menjatuhkan mana-mana pihak ataupun cuba nak angkat kata orang bangku sendiri nak ceritakan pasal kepentingan wasiat. Tetapi saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya di mana kedudukan senario, kenapa wasiat tu perlu ada, di mana apakah pula kelebihan hibah takaful tadi. Nampak? Kenapa pentingnya kita nak lantik trustee company masa kita masih hidup lagi. Nampak? Jadi ini merupakan gambaran ringkas sedikit yang saya rasa saya patut kongsi dengan tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi saya pun ambil peluang kat sini juga, cuba nak mengajak mana-mana perunih-perunih takaful ataupun perunih-perunih insurans di luar sana, serta ejen hartanah, ejen real estate, mari sama-sama dengan saya untuk bersama-sama kita buat bisnes, menggalakkan masyarakat, menggalakkan orang ramai, menggalakkan orang awam untuk tulis dan daftar wasiat. Jadi kalau kepada berminat tu, boleh PM saya, WhatsApp saya ataupun email saya, ataupun boleh view dekat saya punya page saya, Wasiat dan Urus Pusaka. Sikit ada lagi-lagi video-video yang saya share di page saya tu. Jadi saya harap kongsian saya ini boleh memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan dan boleh kongsi dengan rakan-rakan yang lain. Terima kasih.